Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 10 ingin membentangkan tentang setiap proses sepanjang tugasan kajian yang diberikan. Sebelum saya menunjukkan proses tugasan kami, saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan dan juga peranan setiap tugasan ahli. Berikut adalah pembahagian tugasan yang telah diberikan kepada setiap ahli kumpulan. Yang pertama adalah Nur Asma Nusha, yang perlu ditugaskan dalam membuat infografik, iaitu membuat perbincangan dapatan yang perlu dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan juga kesimpulan. Seterusnya Ain Syuhada, membuat perbincangan dapatan yang perlu dikaitkan dengan mana-mana domain analisis falsafah, iaitu logik insan, psikologi, metafizik dan epistemologi. Malah perlu dinyatakan bagaimana hasil dapatan dan perbincangan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan komuniti masyarakat. Seterusnya Chon Jin Yi, yang perlu ditugaskan dalam membuat kaedah kajian soalan, iaitu questionnaire. Dan begitu juga kepada Lim Xing Ying, yang perlu ditugaskan dalam membuat perbincangan penggunaan sosial media dan juga membuat kaedah kajian. Ahli kumpulan seterusnya adalah Levena Saravanan dan Katrina Tinagaran, yang perlu ditugaskan bersama iaitu dengan membuat pengenalan isu, persoalan, objektif kaedah kajian, data demografik, faktor-faktor, kesan negatif, cabaran dan isu besar penyalahgunaan media sosial. Seterusnya ialah Muhammad Hafizi, yang perlu ditugaskan dalam membuat video iaitu mencari laman website dan cabaran dihadapi sepanjang tugasan yang dilakukan. Kaedah digunakan untuk kumpul data dan bukti sisi perbincangan adalah ditugaskan kepada Zainuddin. Muhammad Faiz yang ditugaskan dalam membuat penghasilan video dengan membuat soalan dibina untuk tujuan soal selidik dan soalan sebelum dan selepas yang telah disemak oleh pesyarah. Dan akhir sekali Muhammad Romi Alfan yang ditugaskan dalam membuat solusi yang diambil bagi setiap cabaran sepanjang menyiapkan tugasan. Berikut adalah bukti sesi perbincangan kami dalam menyiapkan tugasan dengan secara bersemuka dan juga online bagi memberi pendapat dan pandangan masing-masing. Sesi perbincangan melalui aplikasi WhatsApp juga turut memudahkan kami untuk berbincang dan memberi pendapat sepanjang menyiapkan tugasan kerja kami. Malah, kami juga turut berbincang bersama pesyarah kami iaitu Dr. Hanani untuk menunjukkan proses dan menyemak tugasan kami. Seterusnya, kaedah yang digunakan untuk data tugasan kami adalah secara kaedah sumber primer. Ia merupakan maklumat asas yang diperoleh sendiri oleh penyelidik melalui temu bual, pemerhatian, analisis dokumen dan soal selidik. Oleh itu, kami menggunakan kaedah tinjauan soal selidik dalam talian dalam tugasan kami. Berikut adalah latar belakang hasil dapatan kajian yang kami menganalisis dan soal selidik selepas ditujukan kepada pelajar untuk menilaikan setiap soalan yang diberikan. Berikut adalah latar belakang hasil dapatan kajian yang kami menganalisis dan soal selidik selepas ditujukan kepada pelajar. Antara laman web yang kami gunakan untuk menyiapkan tugasan ini adalah daripada artikel tentang isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja yang ditulis oleh Sing Kiani. Selain itu, kami juga melihat tentang kebaikan dan keburukan teknologi yang terdapat dalam CMN Academy. Seterusnya, kami menggunakan sumber daripada laman web iPendidikan tentang ketagihan media sosial dalam kalangan remaja dan kesan buruknya. Akhir sekali, kami turut mendapatkan maklumat daripada laman blog Adulanisha tentang peranan ibu bapa dalam menangani masalah media sosial. Slide ini merupakan slide soalan-soal selidik yang telah dibina di awal kajian yang masih belum disimak oleh pensyarah. Seterusnya, kita akan pergi ke slide soalan-soal selidik yang telah disemak oleh pensyarah. Gambar yang di sebelah kiri sekali merupakan soalan demografi. Gambar kedua, ketiga dan keempat dan kelima merupakan gambar hasil dapatan kajian. Yang
hasil dapatan kajian kami berkaitan faktor-faktor penyalahgunaan media sosial, kesan negatif penyalahgunaan media sosial, cabaran yang dihadapi untuk menangani masalah penyalahgunaan sosial dan antara isu besar yang dihadapi. Selain itu, terdapat juga hasil dapatan kajian kami berkaitan kaedah bebaskan diri daripada ketahian media sosial. Dalam menyiapkan tugasan berkumpulan ini, tidak dinafikan bahawa kami turut menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya adalah kesetujuan masa untuk berbincang bersama ahli-ahli kumpulan. Memandangkan setiap ahli kumpulan kami mempunyai tugasan lain yang perlu disiapkan lebih awal, perkara ini kami anggap sebagai satu cabaran utama kepada kami sehingga berlakunya perselisihan faham antara kami. Namun, cabaran ini dapat kami atasi sehingga kami dapat menyiapkan tugasan ini pada masa yang ditetapkan. Selain itu, cabaran lain adalah capaian internet yang rendah. Hal ini menyebabkan kami mengalami kesukaran untuk berbincang secara online kerana masalah internet yang teruk akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, ada ahli kumpulan kami tidak dapat menyertai dalam perbincangan online yang dibuat, menyebabkan sesetengah daripada kami terlepas maklumat yang penting berkaitan dengan tugasan ini. Seterusnya, kami juga menghadapi masalah dalam mencari sumber rujukan yang tepat untuk dimuatkan dalam laporan kami. Meskipun tugas ini berkaitan dengan penggunaan sosial media, di mana kita tahu perkara tentang sosial media ini adalah sangat banyak jika kita lihat di laman web tertentu. Namun untuk mencari maklumat yang tepat dan sahih sangatlah sukar bagi mengelakkan pelakian yang mungkin terjadi jika tak ambil daripada sumber yang salah. Pada mulanya ianya agak sukar, namun kami mampu menyiapkan tugasan ini bersama-sama. Okey, untuk solusi diambil bagi setiap cabaran, solusi pertama adalah brainstorm. Okey, kumpulan kami akan melakukan satu dalam kumpulan. Kami akan mengumpul semua idea-idea dan akan dikongsikan idea-idea untuk bagi tugasan kami. Okey, yang kedua adalah pembahagian tugas. Bagi tugas, kami akan berkumpul di satu kawasan dan kami akan membagikan tugas-tugas kami. Ataupun kami akan bahagikan tugas melalui media sosial seperti di WhatsApp. Solusi yang kedua adalah melakukan perjumpaan seminggu 2 kali. Okey, untuk solusi ini kami akan melakukan perjumpaan di satu kawasan dalam 2 kali dalam seminggu. Okey, solusi yang pertama, solusi yang seterusnya adalah meminta pertolongan pengajar. Solusi ini adalah dengan menyuruh pengajar untuk memeriksa orang soal sidik kami, iaitu yang baru-baru ini yang kami telah menghantar di pengajar. Okey, solusi yang terakhir adalah memohon pihak bertanggungjawab untuk mengatasi masalah internet. Okey, untuk solusi ini pihak kami akan meminta ataupun mengadu kepada pihak yang bertanggungjawab untuk membaiki masalah internet yang berada di kawasan UiTM.